Baik, kembali dalam cerita. Ajaran Asmaul Husna masih diamalkan sebahagian pengikut di seluruh negara termasuk di Kelantan, dan beberapa hari lalu kita memaparkan dan juga kita membawakan berita dan juga isu ini. Dan apa yang kami dapat menerusi Wakil Astro Awani di Kelantan, Muhammad Fandi Muhammad, yang menyatakan salah seorang daripada bekas pengikut ajaran berkenaan iaitu ajaran Asmaul Husna dikembangkan dan diikuti melalui platform media sosial, dan selepas mendapatkan tekanan dan juga difatwakan haram oleh beberapa majlis dan juga Jabatan Agama Islam Negeri. Ada rentetan dan juga cerita selanjutnya selepas itu. Jadi kita nak terus sahaja bersama dengan Muhammad Fandi Muhammad ketika ini. Muhammad Fandi, mungkin ada dalam kalangan kita yang tidak mengetahui berkaitan dengan ajaran ini iaitu ajaran Asmaul Husna, tetapi selepas paparan dan juga berita yang dikeluarkan oleh Muhammad Fandi, mungkin sebilangan daripada kita mengetahui kewujudan berkaitan dengan ajaran Asmaul Husna. Kalau Muhammad Fandi boleh ceritakan daripada awal mungkin penceritaan berkaitan dengan ajaran ini di Kelantan bagaimana, dan ketika ini dikatakan aktif di media sosial. Benar, Ihsan. Sebenarnya ajaran Asma'ul Husna ini hangat diperkatakan sebelum ini, di mana sekitar bulan Julai ataupun bulan Jun tahun lepas. Ajaran ini heboh diperkatakan di beberapa buah negeri, termasuk juga di negeri Pantai Timur. Dan selepas daripada itu, beberapa Jabatan Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam Negeri, antaranya Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, Terengganu dan juga Pulau Pinang telah mewartakan ajaran Asma'ul Husna ini sebagai ajaran yang menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan selepas daripada terbongkarnya dan isu ini hangat diperkatakan, menyebabkan pengasasnya yang dipercayai seorang wanita telah tampil ke Jabatan Agama, tampil ke JAKIM untuk menjelaskan keadaan, dan saya dimaklumkan hasil pertemuan di bahagian agama itu, pengasasnya telah mengakui bahawasanya ajaran yang dibawakan itu merupakan ajaran yang telah pun menyeleweng dan terkeluar daripada syariat Islam. Dan pada pertemuan itu juga beliau telah pun melafazkan kalimah syahadat, mengakui akan kembali menganuti ataupun mengamalkan ajaran yang dituntut oleh agama. Cerita itu reda seketika apabila pengasasnya tampil. Namun beberapa hari lepas saya dikejutkan apabila salah seorang pengikut ataupun bekas pengikut yang berada di salah satu markas terbesar ajaran berkenaan di satu kawasan di Danau Tok Oban, Pasir Mas, mengakui sebenarnya ajaran itu masih lagi diteruskan. Namun disebabkan perintah kawalan pergerakan dan juga tekanan yang diberikan oleh pihak kerajaan, menyebabkan pengasasnya menukar taktik ataupun menukar cara kuliah dan cara pemberian kuliah kepada pengikutnya, iaitu dengan menggunakan aplikasi di media sosial, termasuklah di WhatsApp, Facebook dan juga di Telegram. Dan menurut bekas pengikutnya yang berusia sekitar 50-an itu, ajaran ini masih berkembang seperti biasa. Bahkan pengasasnya juga telah berjaya untuk merekrut dan melatih beberapa, ataupun boleh saya katakan di sini seramai 16 orang pengikut setianya yang terdiri daripada pelajar lepasan pusat pengajian tinggi dan juga universiti. Jadi rekrut baru ini, pelajar ini dah yang menggerakkan ceramah ataupun ajarannya melalui kaedah media sosial ini. Dan di Kelantan, markas yang dibina sekitar awal tahun lepas itu merupakan satu kawasan yang agak cantik, dan saya berkesempatan meninjau kawasan itu. Walaupun kita tahu jalan untuk memasuki kawasan itu agak ngeri, jalannya menyusuri kawasan hutan sehinggalah sampai ke satu tempat yang dikenali sebagai Danau Tok Oban ataupun dikelilingi oleh tasik. Di situ terdapat bangunan lama dan saya berkesempatan berjumpa dengan masih lagi pengikut ajaran berkenaan yang menjaga tempat berkenaan. Dan tempat berkenaan dikatakan dibeli dengan hasil wang sumbangan, wang yang diinfakkan kepada pengasas ini dengan harga lebih kurang RM250,000.
Jadi pengasasnya membelikan tanah kawasan itu untuk tujuan penyebaran ajaran Asmaul Husna di Kelantan ini. Dan sesi pertama kuliah ataupun suai kenal kumpulan ini berlangsung pada bulan 3 tahun lepas, dan kerap kali sesi-sesi pertemuan diadakan sehinggalah terakhir pada September tahun lepas. Apabila pengakuan ataupun secara sukarelanya bekas pengikut mendedahkan bahawasanya aktiviti ini masih wujud, maka timbul kebimbangan dan timbul juga orang kata perkara yang mungkin boleh mempengaruhi anak muda kalangan mereka yang cetek agama. Saya cuba bertanyakan perkara berkenaan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan sama ada pihaknya ada menerima laporan ataupun ada pernah membuat sebuah di kawasan berkenaan. Dan seperti yang kita laporkan sebelum ini, hasil temu ramah saya bersama dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan bersama Datuk Cik Muhammad Rahim, beliau mengakui sebenarnya pihaknya sudah pun mengesan kewujudan kembali ajaran berkenaan di negeri Kelantan ini. Namun begitu, ada cerita barunya apabila beliau mendedahkan sebahagian tenaga pengajar yang mengajar di tadika, di beberapa buah tadika di Kelantan ini merupakan bekas ataupun pengikut setia ajaran berkenaan, dan ini merupakan satu kebimbangan kepada kami kerana ialah kita tidak mahu ajaran ini berkembang di peringkat prasekolah. Namun itu apa yang didedahkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan. Jadi apa kata kita dengarkan dulu hasil temu ramah saya bersamanya. Cuma sekarang ni yang kita dapatinya dia fokus pada pusat-pusat pra-sekolah yang telah ditubuhkan oleh kumpulan ini. Dan kita sekarang membuat pemantauan kepada pusat-pusat pra-sekolah ini untuk pandangan daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tak ni pra-sekolah ni tadika. Dia ada pengikut di situ. Tenaga pengajar di prasekolah tu pengikut dia. Ya, kita sudah memantau lah. Dia camp dia di Pulau Bung Kesin. Dia bergerak pun dia tak ada tauliah di majlis agama. Masa sekarang ni apabila kita Islam memang tak boleh bergerak lah. Cuma kita sekarang nak membuat pemantauan terhadap sakibaki ajaran pengikut dia yang masih ada lah di Kelantan ni. Ehsan, apabila didedahkan kenyataan seumpama itu sudah pasti mengejutkan kami kerana walaupun sebahagian negeri telah mewartakan sebagai ajaran yang menyeleweng, namun di Kelantan yang dikenali sebagai negeri yang cukup banyak institusi agama, cukup banyak pondok-pondok, masih boleh lolos ataupun masih boleh berlaku ajaran berkenaan. Dan apa yang saya dimaklumkan sepanjang sesi pertemuan dan juga sesi kaunseling yang diadakan di markas berkenaan, ianya bukannya dihadiri oleh rakyat Kelantan semata-mata, sebaliknya rakyat daripada luar Kelantan. Dan apa yang mengejutkan, golongan yang terpengaruh dengan ajaran ini antara merupakan golongan yang berpelajaran, kalangan golongan wanita khasnya, mereka yang berpencing, mereka yang pernah menjawat jawatan yang tinggi, mereka yang pernah berada dalam kedudukan yang tinggi dalam kerajaan. Apabila pencing, mereka mungkin tidak memahami agama secara lebih dalam, mungkin terpengaruh dengan ajaran ini yang diaktifkan melalui cara penyebaran di media sosial ini. Dan juga Ehsan, apabila berlakunya pendedahan seumpama ini, kita telah pun mendapatkan komentar ataupun penjelasan daripada Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari, yang mana hasil temu ramah saya bersama beliau 2 hari yang lalu, beliau mengakui terkejut dengan laporan ini dan pihak Jabatan Agama dan juga kementeriannya akan menyiasat secara terperinci, dan jika benar adanya ajaran ini kembali dihidupkan oleh pengasasnya, tindakan tegas akan diambil. Namun begitu, untuk melakukan siasatan dalaman, untuk melakukan siasatan dan mengambil tindakan ini memerlukan bekas pengikut dan juga pengikut yang sudah insaf itu membuat laporan secara rasmi kepada bahagian agama di negeri masing-masing, Ehsan.
Muhammad Fandi, secara ringkas mungkin dalam seminit lebih, kita nak tahu apa perkara yang dilakukan oleh ajaran Asmaul Husna ini yang mungkin dilihat meragukan sehingga difatwakan haram di beberapa negeri. Mungkin ada contohnya, Muhammad Fandi? Sebenarnya mungkin ramai yang tidak mengetahui termasuk Ihsan sendiri apa yang dikatakan menyeleweng daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya ajaran Asmaul Husna ni pengasasnya telah mendakwa dirinya mendapat wahyu yang mana setiap apa yang disampaikan itu merupakan kata-kata yang secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada dirinya dan terus diungkapkan kepada pengikutnya. Yang kedua pula, beliau juga mendapat arahan daripada Allah Ta'ala untuk membina sebuah universiti berkonsepkan Asmaul Husna di Malaysia ini. Dan universiti ini untuk tujuan melatih dan juga memberi penghayatan dan kefahaman kepada pengikutnya tentang sifat ataupun nama-nama Tuhan itu. Dan antara lain lagi, Ihsan, beliau juga menjelaskan kepada pengikutnya setiap kali melakukan amalan tahajud di tengah malam bermula sekitar jam 12.01 itu, mereka sebenarnya bertahajud bersama dengan Imam Mahdi. Jadi ini antara yang disifatkan sudah menyeleweng jauh daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan mereka sendiri juga mengakui ianya tidak terkandung dalam nas ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, kita akan bawakan lagi mungkin kalau ada laporan lanjut berhubung dengan ajaran Asmaul Husna ini, terutamanya daripada Muhammad Fandi Muhammad. Terima kasih Muhammad Fandi atas laporan itu tadi, dan anda boleh dapatkan laporan yang ditulis oleh Muhammad Fandi Muhammad menerusi astroawani.com secara video dan juga bertulis menerusi web berkenaan. Dan pastinya kalau ada perkembangan semasa, tindakan dan sebagainya, susulan dan juga rentetan daripada berita ini akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Terima kasih kepada anda yang menonton cerita. Itu sahaja waktu yang kita ada. Saya Ihsan Yahya dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan jumpa lagi.